Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan dan puan, kita akan berselawat terlebih dahulu, kemudian kita akan teruskan penyampaian ceramah insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عليم السر وأخفى مستجيب الدعوات ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Tuan, kita teruskan. Hari ini saya menjemput Fadil Prof. Media Dr. Muhammad Izhar Arif untuk menyampaikan ceramah. Senang sikit. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Tuan Imam, para Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ini kita dapat menyambut Maulidur Rasul. Seakan-akan kita ini tuan-tuan, Allah nak tunjuk kepada kita satu nikmat yang luar biasa. 2 tahun tuan-tuan kita on off. Kejap datang masjid, kejap tak boleh datang. Kejap nak boleh pergi, kejap tak boleh pergi. Lepas tu bila dah buka, dia ada tempoh dia pula. Dia ada kadar-kadarnya pula. Tapi alhamdulillah, sempena Maulidur Rasul kali ini dapat banyak benda yang menggembirakan kita. Di kota Mekah dan Madinah sudah mula solat penuh tanpa ada penjarakan. Bermakna sudah masuk ke alam endemik yang sebenar. Walau bagaimanapun, SOP tetap jaga. Vaksin tetap wajib diambil. Tak ambil, tak boleh pergi. Mask wajib pakai dalam kawasan tertutup. Di luar, dia agak longgar. Itu di Mekah dan Madinah. Alhamdulillah, kita pula di Malaysia, alhamdulillah, dah boleh datang ke masjid dengan kadar kapasiti masjid. Ikut negeri-negeri, ada yang masih besar, ada yang masih kecil. Kuantiti jemaah ikut kepada kadar dan tempat itu. Syukur dalam kita nak menyambut Maulidur Rasul ni, Allah buka benda tu. Gembira tuan-tuan. Suka kita. Majlis-majlis mengingati Rasulullah dapat diingatkan kembali. Ini satu nikmat yang kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah pula tuan-tuan, Masjid Seri Sindayan ni ada dekat Sendayan.
Alangkah indah masjid yang agam cantik ini duduk kat kawasan rumah saya. Bangi. Tak ada pula, tuan-tuan. Tuan-tuan, maknanya banyak kesyukuran yang kita kena gandakan. Ni masjid yang agam, ya Allah, tuan-tuan. Semayang tadi pun hampir-hampir tak khusyuk. Tu, duk tengok benda tu. Macam mana tu dia ada lampu tu bercahaya, orang panggil apa? Batu marmar bercahaya. Oh, hebat, tuan-tuan. Jadi makruh pula tengok benda tu. Sungguh dia cantik, jadi kita teringat-ingat dia tengok Allah, apa jadi cantiknya. Tengok, hebat. Bersyukur kita, tuan-tuan. Allah bagi rezeki, tuan-tuan bagi dapat rezeki. Masjid ni kat sini. Walau bagaimanapun, tuan-tuan, apa yang penting rumah ibadat ada di mana-mana. Rumah Allah tu ada di mana-mana. Yang Allah sebut innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Mana-mana pun kita pergi, tuan-tuan, rumah Allah tu ada. Hal tu yang gembira saya, tuan-tuan. Surau dah boleh buka, masjid dah boleh buka, boleh masuk dah, tak ada masalah. Cuma dalam tempoh sekarang ni dia agak ketat sikit. Sebab kita masih berjaga-jaga. InsyaAllah lepas ni dia akan balik macam normal. InsyaAllah. Cuma kita kena tolong, bantu kerajaan, kerajaan bantu rakyat. Begitu je lah. Kita sama-sama bantu-membantu. Tuan-tuan, hari ni sempena Maulidur Rasul, kita nak sama-sama memperingati antara satu sama lain. Sebab Allah sebut wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat, memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, ada orang dia kata, kenapalah buat maulud-maulud ni, buat apa? Nabi tak pernah sambut pun birthday. Nabi tak pernah sambut pun maulud-maulud ni. Betul, tuan-tuan. Kita tak sambut diri kita. Betul tak? Hari jadi saya, birthday saya, ada saya buat majlis sendiri, syok sendiri? Tak ada. Orang yang buat terkejut. Kawan-kawan rapat, adik-beradik, sahabat handai, yang ingat, yang sayang kat kita. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Nabi ni, tuan-tuan, kalau ikutkan zaman Nabi, mula-mula Nabi dilantik jadi Rasul, kadang-kadang orang yang bukan Islam tu, dia nak jumpa Nabi, dia panggil wahai Muhammad gitu ya. Ya Muhammad, wahai Muhammad, kalau orang Arab ni. Tapi Nabi tak pernah kata pusing belakang, kata apa benda, kau tahu siapa aku? Tak ada. Nabi pusing seluruh tubuh ni. Kalau dalam Syama'il Rasul, tengok pusing badan, tengok macam mana, apa orang tu nak. Allah, akhlak Nabi. Jadi kita buat majlis ni nak apa? Ingat, mengingati antara satu sama lain, nak bagi tahu bahawa cinta kepada Rasul ni subur dalam jiwa anak-anak kita. Anak-anak kita yang membesar ni, tuan-tuan, masalah sosial makin tinggi sekarang. Anak luar nikah makin tinggi. Sebab apa? Sebab kita kadang-kadang terlalu kejar dunia sampai kita lupa untuk didikan anak-anak. Itu sebab masjid penting. Itu sebab masa Nabi masuk Madinah, pertama yang Nabi buat, apa yang Nabi buat? Pertama Nabi bina Masjid Quba. Lepas tu Nabi bina Masjid Nabawi. Sebab apa? Sebab nak bagi tahu sebuah negara itu takkan jadi hebat kalau tidak ada masjid dan rumah Allah. Nah, sekarang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, apa istimewanya Nabi Muhammad SAW. Saya agak sentimental sikit, tuan-tuan. Sebab hampir tiap-tiap tahun kalau maulud Nabi ni saya ada kat luar negara. Sama ada saya ada dekat Palestin atau saya berada dekat Masjid Nabawi bawa jemaah. Tapi tahun ini tak dapat. Ni pun tadi ada VVIP minta bawa dia pergi. Tapi sebab masih lagi dalam keadaan terkejut gitu, saya tak boleh nak pergi lagi lah. Saya kata insya-Allah saya akan pergi, tapi saya akan pergi bila tarikh-tarikh, sebab jadual sangat padat. Kita dah bagi janji kat orang, tak boleh kita angkar janji. Hanya semata-mata VIP minta saya bawa dia pergi Mekah, Madinah. Bukan saya tak rindu pada Nabi, bukan saya tak rindu pada Mekah dan Madinah, tapi sebab janji.
Walaupun yang janji tu surau kecil pun saya pergi. Sebab itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hebatnya Nabi, tuan-tuan? Sehingga Allah kata dalam Quran, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah bagi tahu, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah yang keluarkan kamu wahai manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Macam mana tu? Macam mana Allah keluarkan kita daripada zulumat, daripada kegelapan kepada cahaya? Tuan-tuan, yang mengeluarkan kita ni daripada kegelapan kepada cahaya tak lain dan tak bukan utusan Allah yang dinamakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tanpa Muhammad, tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari ni kita mungkin tak akan ada kat sini. Mungkin tak ada, tuan-tuan. Mungkin hari ni negara kita Malaysia ni adalah negara liberal. Perempuan nak kahwin dengan perempuan, silakan. Lelaki nak kahwin lelaki, silakan. Mungkin tanpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Sebab itu yang berlaku ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan masa tu, tuan-tuan. Kalau tengok sejarah, baca sejarah, tuan-tuan akan tengok macam mana orang Quraisy hidup. Suami orang dengan isteri orang tak ada masalah, bahkan digalakkan sebab nak dapatkan keturunan. Allah, ni zina zaman jahiliah. Zina zaman jahiliah. Sebab nak dapatkan keturunan tu, mereka sanggup suruh isteri tidur dengan orang hebat tu sebab nakkan keturunan tu. Datang Nabi Muhammad SAW haramkan penzinaan. Zaman Nabi SAW, Nabi diutuskan, tuan-tuan, apa yang Quraisy sembah? Menyembah berhala. Itu sebab masa Fathul Makkah, Nabi masuk dalam kota Makkah, Nabi buang 360 berhala keliling Kaabah. Kalaulah, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, tanpa Nabi Muhammad, hari ni saya mungkin dalam rumah saya ada berhala. Rumah tuan-tuan, perempuan ada berhala. Sebab apa? Kita tak mendapat hidayah Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah sayang kat kita. Allah hantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa istimewanya? Tu yang Allah bagi tahu dalam Quran juga. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya pada Nabi Muhammad ada contoh akhlak yang sangat terpuji. Nah, sekarang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, apa akhlak Nabi yang kita kena ikut sangat ni? Saya pecah-pecahkan sebab saya nak bagi kita semua dapat faham. Pertama, akhlak Nabi SAW dengan Allah Azza wa Jalla. Ni pertama ni dipanggil hablum minallah, hubungan dengan Allah. Apa amalan kita dengan Allah, tuan-tuan? Tu Nabi tu SAW penghulu syurga. Tapi bagaimana Nabi SAW berakhlak dengan Allah Azza wa Jalla? Malu kita, tuan-tuan. Kita nak kata kita ni pemimpin. Jangan, tuan-tuan, jangan cakap macam tu. Sebab Nabi Muhammad pemimpin nombor 1 dunia. Nabi Muhammad pemimpin nombor 1 dunia, dihormati oleh semua yang datang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi, sibuk-sibuk Nabi pun, tuan-tuan, mentadbirlah Nabi. Jenderal pun Nabi SAW. Orang kata, ustaz, Nabi jenderal ke? Kamu tak tahu lagi. Nabi ni kalau main pedang tak pernah tak kalah lah, tuan-tuan. Menang selalu. Badan Nabi tegak, dada dengan perut sama. Itu tanda hebat Nabi tu, badan Nabi. Tu Nabi. Kalau Nabi berlawan pedang, tuan-tuan, tak ada seorang boleh jatuhkan Nabi. Tak ada. Kalau Nabi main gusti dengan budak-budak muda, semua kalah, tuan-tuan. Tu Nabi. Umur 40 tahun ke atas. Tu hebatnya Nabi. Nabi jenderal.
Masa pergi perang, Nabi akan pakai baju besi. Maknanya Nabi ada baju besi untuk pergi perang. Sibuk macam mana pun Nabi, tuan-tuan, Nabi hebatnya hubungan dengan Allah dijaga. Apa dia? Salatul lail, sembahyang malam, tuan-tuan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Allah angkat martabat bila kamu sembahyang malam. Hebat kita? Tak hebat kita. Sembahyang malam tu yang akan menyebabkan kita hebat. Sembahyang malam menyebabkan kita hebat, tuan-tuan. Kaya, kamu ingat kamu kaya, kamu hebat? Tak. Ramai mana saya jumpa orang kaya hati tak tenang. Risau ni, ada orang nak jatuhkan dia, ada orang nak ambil kontrak dia, ada orang nak sailang kontrak dia. Kontrak bukan main 5-6 ribu, tuan-tuan, main puluh-puluh ribu, juta, puluhan juta, tuan-tuan. Kalau hati tak tenang, macam mana Allah nak angkat martabat? Tu sebab Nabi Muhammad hatinya tenang. Sebab apa? Sebab Nabi dengan Allah tu rapat. Sampaikan Aisyah radhiyallahu anha tengok kaki Nabi membengkak. Kaki Nabi membengkak sebab terlalu lama berdiri. Kalau baca dalam kitab sembahyang malam Nabi, tuan-tuan, Allah, saya ada beberapa hadis saya tengok, saya kata, ya Allah, dahsyatnya Nabi sembahyang. Satu rakaat tu boleh cecah sampai 3 juzuk. Kita imam baca satu muka surat pun dapat surat kuning dah. Kalau baca sejuzuk kena pecat 24 jam. Tak percaya, tunggulah masa time time tarawih. Tarawih ni dia ada satu grup WhatsApp. Grup surau paling pendek atas muka bumi. Di Terengganu ada, paling cepat 15 minit siap. Allahu akbar, baca Fatihah habis. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ramai melimpah orang keluar. Saya pun terkejut sebab saya kena bagi tazkirah. Saya masa tu sampai jam jalan, duduk sembahyang kat belakang, tak boleh nak masuk kereta. Lah kali jalan kaki sembahyang kat belakang, sebab ramai sangat. Dia suruh bagi tazkirah lepas habis tarawih. Saya kata, kenapa ramai sangat ni? Ramainya luar biasa. Sebab banyak masjid kan, banyak surau. Ni masjid penuh orang. Habis amin. Lepas tu dia katakan mula, sayaqulu subha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allahu akbar. Satu ayat je. Hebat. Kalau sampai ke surah-surah yang lain pula, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Allahu akbar. Oh, patutlah ramai. Nampak? Ni masjid boleh cuba try. Aku rasa melimpas sembahyang atas tu memang pecah rekod tu, tak boleh pakai drone ambil gambar. Ramai. Nabi tak macam tu. Nabi sembahyang malam sampai mencecah. Mula-mula baca surah Baqarah, habis Baqarah, summa bada'a bil Ali Imran. Dia mula baca Ali Imran, habis Ali Imran baru rukuk. Kita kalau buat gitu tak ada. Tapi Nabi buat seorang-seorang dia. Nabi tak buat berjemaah. Solat berjemaah Nabi tak bagi panjang-panjang, kecuali pada waktu dia. Pernah suatu ketika Muaz bin Jabal jadi imam. Ada orang pergi mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, Muaz bin Jabal ni baca panjang. Belakang ada orang tua, belakang ada makcik-makcik, kakak-kakak yang anak dia sedang menangis. Marra wajhuh, merah muka Nabi. Nabi tak bagi. Semayang ni politik, semayang ni siasat. Jadi imam ni al-imamus siyasi. Imam dia kena ada jiwa politik. Dia kena tahu belakang ni ada orang tua ramai, orang ada budak-budak menangis. Bila tengah semayang tu, katakan tengah baca surah,
Tiba-tiba dengar wah, imam boleh pendekkan, terus rukuk. Percepatkan, baca pendek sebab nak tolong agar makcik tu tak kelam kabut. Ini lagi dia dengar suara budak nangis, lagi dia angkat suara. Last kali makcik tinggal gitu sembahyang. Saya pernah sekali tuan-tuan pergi ceramah. Ni bulan Ramadan dah ni, bulan Ramadan. Tazkirah, dia panggil bulan Ramadan tazkirah. Pergi kawasan Ilik. Kawasan Ilik. Surau ni tuan-tuan, ya Allah cantiknya tuan-tuan. Surau dia dalam macam ni lah, lebih kurang. Tapi dia surau. Surau macam ni lah. Ui cantik. Cari aircon tak jumpa. Macam ni lah. Mana aircon jumpa? Tak jumpa aircon kat mana, tapi sejuk. Dia punya kapet tebal. Pijak je tenggelam ibu jari. Cari ibu jari tak jumpa. Oh cantik je, cantik. Saya pergi kawasan tu. Rumah kawasan tu tak kurang 10 juta. Saya kalau bawa kereta tu saya slow je bawa. Oh, ya Allah, ni masjid ke, K4 ke, Giant ni. Sebuah rumah. Sebab setiap rumah 2 lot banglo. Setiap sebuah rumah. Jadi saya masuk dalam tu. Memang nak masuk payahlah. Dia ambil IC apa, dia tak kira orang. Jadi bila masuk semayang dalam tu, tuan-tuan, adalah jemaah orang tua-tua lah ramai. Orang kawasan elit mestilah orang besar-besar kan. Orang tua-tua ramai, orang lama. Jadi masa nak sampai tu, pengurusi jumpa. Pengurusi tu Tan Sri. Ustaz, kalau boleh tu jangan panjang sangat. Yalah orang lama kat belakang Ustaz. Dia tak panggil orang tua, dia panggil orang lama. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih insyaAllah Tan Sri. Kita pun tengok memang orang tua-tua sungguh. Jalan tapi tua yang bergaya. Pakai baju Melayu, kemas apa semua datang. Bila semayang memang saya pendek sungguh lah. Habis baca Fatihah, Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua, Qul a'udzu birabbin nas. Begitulah seterusnya sampai habis. So semayang pendek, tazkirah pun pendek. Campur semua sekali setengah jam. Suka buat dia. Suka sungguh. Dia kata ni yang kita mau. Boleh. Ya. Okey lah kan. Rupanya lepas habis tazkirah tu dia ada more. More sejam setengah. More dahsyat lah. Dengan pizza bukan macam Pizza Hut, Pizza Domino's ni pizza je. Saya pun tak tahu, tam-tam nak jumpa ni pizza. Dengan ayam golek, ikan kambing golek pun ada. Saya kata ni kenduri kahwin ke apa ni? Lepas tu tengah-tengah makan tu dia orang kata, oh tadi 18 lubang. Sembang bak 18 lubang. Main golf. Saya kata kalau aku tahu lagi golf memang aku balun satu muka surat sejak tu. Gelak lah dia orang kata, Allah Ustaz, janganlah Ustaz. Kami kalau bak semayang ni lutut gegar dulu. Tapi kalau main golf dia hilang gegar Ustaz. Takut bini pun hilang dia kata masa tu dia kata. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, jauh kita dengan Nabi, tak apalah. Setiap orang ada kelemahan masing-masing. Nabi mana ada fikir nak pendekkan semayang, nak lama, tak ada. Lagi lama Nabi semayang malam sampai bengkak kaki Nabi. Aisyah cakap pada Nabi, ya Rasulullah, apa yang kamu buat ni ya Rasulullah? Tolonglah jangan buat macam ni. Allah dah ampunkan dosa kamu yang lepas, dah akan datang pun. Kamu ahli syurga. Apa jawab Nabi? Afala akunu abdan syakura. Tak bolehkah aku jadi hamba yang bersyukur? Allah, waktu Nabi tu. Itu hebat Nabi. Tu Nabi dengan Allah Ta'ala. Dahlah Nabi ni ahli syurga. Nabi ni pula tuan-tuan, aksarun nas istighfaran lillahi azza wa jal. Dahlah Nabi, dahlah Rasul paling banyak beristighfar kepada Allah. Satu hari Nabi kata astaghfirullah fil yaumin 70 marrah. Dalam riwayat yang lain 100 marrah, 100 kali istighfar saja. Astagfirullah, 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 100 kali. Pagi saja tak masuk subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tak masuk itu lagi. Istighfar saja 100 kali. Allahu akbar tuan-tuan. Itu sebab Nabi tu disayangi oleh Allah. Satu, tu akhlak Nabi dengan Allah. Nombor dua, akhlak Nabi ma'a ahli. Nabi dengan ahli keluarganya. Tuan-tuan, kita orang lelaki ni tuan-tuan,
Dengan orang perempuan ni, kita bukan apa tau, Nabi dah tunjukkan contoh. Saya ni antara orang yang banyak berhadapan dengan kes-kes rumah tangga. Bila saya jumpa orang macam ni, jumpa, semua saya duk tengok berpunca masalah itu daripada lelaki. Ni baru saya jumpa kes seorang doktor pakar. Suami ni, tuan-tuan perempuan, dahlah yang banyak tanggung keluarga ni isteri. Sebab dia doktor pakar, betul. Orang perempuan ni tuan-tuan, dia ada duit banyak pun dia tak kira sebenarnya. Kalau kita buat betul-betul. Betul tak kak? Oh kak, angguk, betul. Betul kak, betul kan? Orang perempuan ada duit, dia bagi semua untuk suami. Bahkan orang perempuan, saya buat kajian bila saya pergi ceramah mana-mana, saya tanya kawasan elit-elit ni, oh yang kerja gaji besar-besar ni, perempuan-perempuan ni, saya tanya, ni datuk-datuk, datin-datin semua ni, yang kerja besar-besar ni, kalaulah diberikan pilihan untuk berhenti jadi suri rumah, you all nak tak? Berapa ramai yang angkat nak jadi suri rumah? Semua angkat. Adalah 5-6 orang tak angkat. Maknanya dia orang ni semua nak jadi suri rumah, tapi tak boleh jadi suri rumah sebab nak kena bantu suami bekerja, cari duit untuk keluarga. Sebab sekarang ni kalau di wilayah tu 2 orang bekerja pun masih lagi miskin. Miskin bandar ni dia panggil. Tuan-tuan, isteri berkorban macam-macam. Tapi perangai ni suami ni pula tak macam Nabi. Itu yang tak faham saya tu. Nabi Muhammad, betul, Nabi ni dia kahwin dengan Khadijah, orang yang paling kaya, perempuan paling kaya dekat Mekah waktu tu. Tapi Nabi tak pernah ambil kesempatan pada isteri. Sebab Allah sebut dalam Quran, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Lelaki cari rezeki. Khadijah bantu tak apa, tapi Nabi tu dia akan guna macam mana tau? Dia akan kerja kuat. Dia mengembala, dia kerja, dia bisnes, dia berniaga dan macam-macam lagi untuk tanggung keluarga. Tu Nabi. Ni yang kes ni, dahlah isteri tu tanggung dia. Isteri belikan apa, bayarkan kereta, isteri bayarkan rumah, isteri banyak isteri daripada suami. Tiba-tiba dia pergi kahwin dengan perempuan Indonesia. Macam mana dia bang? Saya tanya suami dia, kenapa buat macam ni? Dia kata nak ikut sunnah Nabi. Pak Long, sunnah Nabi ke bendanya? Nabi kahwin lebih, Nabi tanggung isteri-isteri, bukannya isteri tanggung dia. Tu satu kena ingat. Kena ingat, benda tu sunnah Nabi. Ramai orang nak ikut sunnah Nabi, tapi dia tak buat betul-betul. Sunnah Nabi kahwin seorang lagi dia nak, tapi sunnah Nabi jaga isteri betul-betul tak jaga. Tu masalah tu. Kak, saya defend kak. Defend sikit kakak-kakak belakang tu. Kan? Tapi sungguh kak, bang, betul. Tapi kalau mampu, silakan. Kalau suami mampu semua, zahir dan batinnya, akak-akak tak boleh nak larang pula. Sebab itu dibenarkan dalam Islam. Tu benda yang diajar oleh Islam, jangan kita main-main. Kalau sunnah Nabi dengan keluarga lain, Nabi setiap isteri Nabi hormat. Dengan Khadijah Nabi boleh berkongsi-kongsi makanan. Tu kita hebat lah tu. Boleh buat tu cantik sangat. Zaman sekarang bila dia dah kahwin, nak kongsi-kongsi makanan, nak suap-suap tu segan lah. Dalam Instagram, Facebook tu yang menyuap-nyuap tu semua tak kahwin lagi tu. Tu kajian kita buat lah. Kalau naik motor duduk kat traffic light, yang duduk macam tu rapat tu lah. Belakang boleh duduk lagi seorang, tu imam boleh duduk belakang. Confirm tak kahwin lagi tu. Tapi kalau duduk tu, suami kat depan, sini penuh dengan sayur apa semua, nampak kaki ayam duduk macam tu. Sahih, isteri suami isteri tu. Nabi tak, Nabi sangat romantis. Pernah sekali Nabi SAW balik, Nabi suruh Aisyah suruh Nabi, ada Nabi kunyah makanan, Nabi suruh Aisyah tutup mulut, tutup mata. Lepas tu Nabi keluarkan makanan, Nabi suap pada Aisyah radhiyallahu anha. Tu Nabi gigit makanan, kongsi. Balik kan cuba try. Makan ayam salai ke apa, gigit-gigit, yang cabut lagi ni. Tak, kadang-kadang kena amalkan. Mandi sekali tu Nabi sangat romantis. Dengan para isteri, bukan seorang lah, para isteri. Barulah sunnah Nabi tu ada.
Ni kena tangkap khalwat, mandi dengan sekretari. Saya cakap bukan cakap kosong ni. Tanya orang Jabatan Agama Islam. Kena tangkap khalwat, mandi dengan sekretari. Macam mana ni bang? Nak ni, lepas tu bila isteri datang tanya, kak, suami tak mandi dengan kak ke? Dah lama dah tak mandi ha. Bahkan ni marah lagi kalau aku mandi dengan dia. Macam mana? Dengan sekretari pandai pula kau. Tuan-tuan, macam mana ni? Benda boleh buat. Nabi suka menyentuh isteri. Sentuh. Tuan-tuan, tu kadang-kadang kita payah nak buat. Saya belajar daripada siapa dia? Datuk Fadlah Kamsah. Saya ni tuan-tuan, dibesarkan negara Arab. Daripada kecil, hati saya keras. Saya kalau saya kata saya nak, saya akan buat. Tu sebab masa saya buat PhD, saya kata saya nak siapkan dalam masa 2 tahun setengah. Siap 2 tahun setengah. Walaupun subjek tu payah. Kena buat dengan DNA lah, apa semua kan. Pengalaman. Bila saya dapat pengalaman tu, saya nak bagi masa sikit, kita bagi dengan azan tu, kita sambung selepas ni. Ada pengalaman yang saya nak kongsi, saya ambil daripada Datuk Fadlah Kamsah. Apa yang saya ambil, kita tunggu selepas ni. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, saya sambung sikit lagi ya. Jadi satu hari tu, masa tu saya dengan Datuk Fadlah Kamsah on the way ke Sabah. Sarawak. Forum Perdana TV1. Jadi kami duduk kat dalam flight tu.
Jadi saya banyaklah tanya, sebab kita ni orang muda kan, dia orang lama dalam media ni, dia dugaan bila dah terkenal ni dia lain sikit dia punya dugaan dia. Jadi bila duduk dengan orang pengalaman, dia lagi lama daripada kita, tanyalah dia, Datuk, apa nasihat Datuk untuk kekal suami isteri ni? Yalah, bila dah terkenal tu, mulalah ustaz tu kahwin seorang lagi, orang ni lapuk nak bagi ke lah, apa nak bagi suami, dan macam nak bagi suami pula, nak minta jadi suami dia lah, sanggup bermadu dan macam-macam. Itu berlaku biasa. Jadi Datuk belakang saya tak buat. Saya tanya Datuk, apa rahsia dia tu? Dia pun duduk kat tepi saya tu, dia kata, ni Syekh, dia panggil saya Syekh, nak cakap sikit. Buat tak apa yang Nabi buat? Dia kata, apa benda tu? Cium tak dahi isteri? Ustaz, termenung dia. Cium, pernah. Bila? Dahi dia tu lepas kahwin, akad nikah. Itulah maksud dia ni. Setiap kali nak keluar rumah, cium tak dahi isteri? Oh, memang saya tak buat lah tu. Sebab kita hati dah kering, dan memang jenis kering. Jadi bayangkan umur 13 tahun dah duduk luar negara, tuan-tuan, sampai balik umur dah 26 tahun, 23 tahun, 24 balik. Hati kering, seorang-seorang dekat luar negara, memang tak ada feeling nak sayang over, nak minta love you, love me, tak ada, kurang. Saya tak ada benda tu. Saya jenis workaholic. Kalau belajar, saya belajar betul-betul. Tidur pukul 2-3 pagi tu biasa. Jadi saya mana ada kadang nak pergi nak cium dahi, memang tak lah. Selalu kalau dia, memang, tapi isteri saya ni dihantar sampai ke pintu, dia pun bersyarah juga, USIM, Universiti Sains Islam Malaysia. Jadi bila dia keluar, dia nak hantar saya kat pintu tu, dia cium tangan, dia cium saya, tangan saya pun keluar. Punya egonya saya, tuan-tuan. Ni cerita 13 tahun yang lalu. Masa tu saya mula-mula masuk TV. Keluar cium tangan, dia cium tangan kita je, tapi kita tak ada cium balas. Dia kata, di situ kan dia kena banyak kan. Di situ akan menyebabkan kita renggang. Ustaz kena buat, ustaz kena cium dahi dia, gini-gini. Dia pun ajar. 2 jam flight daripada Sarawak sampai KL. Banyak tips saya belajar. Saya pun semangat, tuan-tuan, balik nak buat terus, tapi tak sempat. Malam tu tak pergi pejabat. Esok pagi dia nak hantar saya sampai kat pintu tu. Dia cium tangan saya, pegang ke dahi, pup, cium dahi dia. Bila cium dahi itulah dia terkejut, tuan-tuan. Dia terkejut sebab dah kahwin lama dah. Dia terkejut. Abang nak mati dah kok, dia kata. Sebab dia orang Kelantan. Abang nak mati dah kok, jangan buat gini, dia kata. Saya kata, tak, Datuk Fadlan Khamsah ajar cium dahi isteri. Nak bagi tahu, tuan-tuan, bayangkan lepas kita keluar tu, balik tu, barulah dia pun WhatsApp kita, dia SMS kita, dia bagi tahu. Maksudnya SMS, dia SMS dia kata, terima kasih sebab cium dahi tadi dia. Dia terasa sayang sangat. Tengok, tuan-tuan, feeling ni Nabi ajar, tapi kita tak buat. Nabi ajar, daripada rumah lagi kita dah ajarkan kasih sayang. Mungkin kita nak buat rasa malu, tapi tak payah cerita lah. Kita buat sama-sama, kita buat dengan isteri masing-masing. Isteri kenal suami, suami kenal isteri. Di situ Nabi dah ajar dah. Itu sebab Nabi sangat dihormati oleh semua para isteri Nabi. Bacalah sejarah tu. Tadi saya tengok dalam tu ada ustaz mengajar Syama'il Rasul. Tuan-tuan datang, tuan-tuan, datang kuliah tu. Dia cerita perihal Nabi dalam rumah. Nabi bila dah makan, tuan-tuan, bila makan, Nabi berebut bawa pinggan nak pergi basuh pinggan dekat dapur. Berebut. Dengan siapa? Dengan Aisyah. Allah. Kita dah makan minum, tak, keluar terus, berterabur atas tu. Tu sebab dalam mazhab Syafi'i, isteri masak, ada orang marah baru ni sebab Ustaz Zahar Idrus dia keluarkan fakta daripada mazhab Syafi'i ni. Isteri ni apa yang dia buat dekat rumah, kalau ikutkan hukum dalam mazhab Syafi'i, kena bayar semua. Orang ambil petik tu, dia video viral kan, dia marah kat Ustaz Zahar. Dia kata, apa ni Ustaz Zahar ni,
disebabkan dia ramai isteri tak nak masak pula dah. Tak, ini mazhab Syafi'i. Perempuan dia masak, isteri dia masak kat rumah, kita kena bayar dia kalau ikutkan. Tapi mana ada isteri-isteri minta? Rahmatnya isteri kat kita, tapi kita tak pernah hormat dia. Allah hebatnya. Aisyah masak untuk Nabi, patut Nabi boleh bayar, tapi Aisyah tak pernah minta duit daripada Nabi SAW. Sebab tu Nabi menghormati para isteri dengan sokongan, dengan sayang, dengan kasih sayang dan sebagainya. Tu hubungan dengan isteri bermula daripada rumah. Sebab bila suami isteri gaduh, dia kesan pada anak. Isteri saya buat PhD pendidikan awal kanak-kanak, psikologi budak. Budak ni tuan-tuan, dia tengok mak bapak gaduh, dia bawa pergi sekolah, dia kemurungan. Saya jumpa seorang budak ni, mak dia minta tolong saya tengokkan. Tuan-tuan, budak ni dah umur 22 tahun. Dia membesar, bapak dia penagih dadah, kaki pukul isteri, kaki pukul anak-anak. Dah masuk universiti, dia masih lagi trauma. Hasil daripada kecil lah. Daripada budak tu 3 tahun, dah nampak bapak dia tampar mak dia, dah nampak bapak dia pukul mak dia. Budak 3 tahun dah kena pukul dan macam-macam lagi. Tuan-tuan, budak dia trauma sampai hari ni. Dia tak boleh tengok cerita-cerita yang ganas. Dia menangis seorang-seorang, dia lari, dia seorang-seorang menangis, padahal masuk universiti dah. Kesian budak ni, tuan-tuan. Tu kesan daripada budak. Sebab Nabi tak bagi kita tampar orang di depan anak. Nabi tak bagi kita pukul orang depan budak-budak, sebab budak jiwa dia sangat lembut. Bermula daripada rumah. Itu sebab hubungan Nabi tu dengan isteri sangat bagus. Dia ajar bermula daripada keluarga. Didikan awal kanak-kanak. Dua, hubungan dengan bagaimana sunnah Nabi dengan keluarga. Nombor 3, hubungan Nabi dengan anak-anak. Man la yarham la yurham, Nabi ajar. Nabi SAW ni tuan-tuan, dia ajar kita kena sayang budak, baru budak hormat kita. Macam mana ni, macam masjid kita, macam mana nak bagi hidup masjid ni? Kita kena layan orang muda. Orang muda akan hormat orang tua. Tak salah. Kadang-kadang tu apa ni, ustaz-ustaz kan, sekarang ni ustaz-ustaz join budak-budak naik basikal, layan je sebab orang muda. Tu yang budak-budak muda ikut tu. Dia tak boleh lah bila ustaz, tentang ustaz, dia tak boleh nak ikut jiwa budak. Sebab Nabi dia ikut jiwa budak-budak. Bila dengan budak-budak muda, Nabi akan cakap bab apa? Tu yang keluar hadis tentang perkahwinan tu. Budak dia suka cakap bab kahwin. Duduk dengan orang muda ni, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang mempunyai kemampuan kahwin, lah. Tengok. Budak-budak ni pun dengan Nabi dia tak malu-malu dah, sebab Nabi dah rapat dengan dia. Jadi apa Nabi buat? Apa budak-budak ni tanya? Ya Rasulullah, kalau tak mampu? Kalau tak mampu, fa'alaikum bisiyam, banyakkan puasa, Nabi kata. Sahabat budak-budak muda ni kata, kenapa kena puasa? Fa innahu aghaddun lil basar wa uhsinu lil faraj. Sebab bila kau puasa, mata kau dah tak nampak perempuan dah. Kemaluan, tak fikir dah nak benda-benda lain, dia fikir nak makan je. Tengok, Allahu Akbar, Nabi dengan budak-budak. Tapi Nabi bila dengan orang dewasa, dengan orang tua-tua, Nabi tak sembang bab kahwin. Kita terbalik. Yang dah kahwin, nak kahwin lagi, sembang bab nak kahwin seorang lagi, nombor 1 tu imam menggeletar sembang. Sungguh happy dia. Jadi nak bagi tahu, Nabi jumpa orang tua lain pula. Nabi dengan orang tua, bila orang-orang tua-tua ni dia gelak, duk gelak ni, lau ta'lamuna ma a'lam labakaitum katsira wala dhahiktum qalila. Allah. Oh ni habis lah, tuan-tuan. Dengar tu terus tak ada mood terus. Orang tua ni tu gelak kongkeng duk menyembang tak habis-habis. Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu tentang saat kematian dan hari kiamat, nescaya kamu akan menangis sepanjang hari dan kamu akan kurang bergelak ketawa. Allah. Terus sahabat-sahabat rasa takut terus. Nabi dia pandai main situasi. Dengan budak Nabi tak, dengan cucu tengok macam mana Nabi bawa Hasan Husin datang masjid. Sekarang tak boleh lagi lah.
Sekarang ni kerajaan tak benarkan lagi sebab kerajaan tengah kaji ni nak bagi data, nak bagi vaksin bawah 12. Sebab takut mudarat kan. Dia orang buat kajian dulu. KKM akan buat kajian. Baru ni ada terlepas, dia takut. Tunggu dulu sampai betul-betul yakin fakta menunjukkan bahawa tak memberi kesan pada budak-budak vaksin ni. Buat kajian dulu. Tuan-tuan, sekarang ni orang duk bising dalam Instagram, Facebook, dia kata kenapa semayang jarak-jarak. Tunggulah, kejap dia akan rapat baliklah. Sabarlah sikit. Saya lebih suka macam ni, nampak ramai. Tengok, orang JK masjid semua happy kan. Nampak ramai, happy. Ramai betul. Tapi bila rapat nanti, dia kecil lah balik. Tinggal lah 2 soft dah. 1. Tapi sebenarnya memang kita nak rapat. Tunggulah sikit, tunggu masa sikit. Hari tu dia orang bising, kenapa tutup masjid, kenapa ni. Masalah dah buka tak datang pula. 1. Nombor 2, dia sekarang ni dah buka, dia kata kenapa jarak-jarak. Lepas ni rapat aku nak tengok orang tu datang ke tak. Sekarang ni kalau rapat pun dia kata bila budak-budak nak datang ni. Amboi. Dia akan cari juga salah tu. Yang datang geng yang sama. Cuma Masjid Sendaian ni baguslah, orang muda-muda ramai tu. Ni anak muda dia datang daripada Bangi. Dia ikut saya tuan-tuan. Saya pun kata tak rugi minyak kereta. Tapi dia nak ikut, nak macam mana? Datang je lah. Bagus orang muda ni kerja kat Firefly. Orang bapak dia orang besar tuan-tuan, tapi tengok humble je. Orang muda. Memang kalau kat Putrajaya Bangi tu yang ikut saya budak-budak muda je. Sampai saya tubuhkan geng Surau Putra Jaya. Yang hidup, yang buat program sampai dapat dana macam-macam daripada menteri apa. Sebab dia dapat hidupkan masjid. Kalau dia orang buat program, masjid besi tu sampai mencecah 2,000, 3,000 orang datang. Tu geng-geng dia orang tu, geng Surau Putrajaya. Sendaian ni boleh buat ni. Geng Masjid Sendaian ataupun geng masjid apa tak kisahlah, Sendaian, bunyi Sendaian belakang tu. Tapi geng-geng muda-muda yang tua-tua ni cari duit je. Macam saya, tugas saya bukan saya pergi ikut dia orang pergi bagi bantuan, tak. Saya cari duit je. Dia orang nak kamera, saya cari siapa-siapa yang ada duit lebih tu nak wakafkan kamera. Dia orang bagi dapat 5-6 kamera. Dia orang pergi masjid tu, masjid ni, surau tu, surau ni. Jadi alhamdulillah dapat kepercayaan. Tu orang muda ni tuan-tuan, kita kena ikut je. Nabi begitu lah. Macam datang ke masjid, bawa budak-budak. Nabi tak salah budak-budak. Nabi bawa Hasan dan Husin. Tengah Nabi sujud, Husin naik atas belakang. Kudakan Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada Nabi marah. Kita jumpa khutbah imam tu bila budak tu atas belakang. Tak jumpa budak tu lepas ni. Kena marah betul tak? Tak. Orang duk tanya, ni macam mana ni budak-budak datang ke masjid ni macam mana ni? Nak semayang kat mana? Kadang-kadang ada budak, dia datang, puk, duduk depan. Kita mak bapak ni pula kena tahu juga. Bila bawa anak, kita duduk tepi. Di ujung tepi. Sebab ada budak ni, dia tak mau semayang kecuali dia tak nak kat belakang-belakang tu, tak mau. Dia nak duduk tepi bapak dia juga. Betul tak? Pergi ujung, kita duduk asas belakang 2-3, duduk tepi dia. Biar duduk kat dinding. Itu satu cara. Nombor 2, kalaulah budak tu semayang penuh, tak apa. Dia duduk semayang, kata semayang, sah tak semayang dia tu? Bapak ni pula dah tahu anak, bawa anak budak mungkin darjah 3, 4, 5 ke, budak tak balik lagi lah. Duduk kat depan tu nak semayang, suruh dia ambil wuduk betul-betul. Kalau tak sunat, basuh bahagian kemaluan dia tu. Dia panggil bahagian kulub tu. Imam Nawawi kata semayang budak tu sah kalau di bahagian itu dibersihkan dengan betul-betul. Dia basuh bersih-bersih, bapak lah basuh kan, ataupun suruh budak tu basuh. Lepas tu wudukkan dia, datang ke masjid. Kalau dia semayang ke depan, jemaah jangan risau. Ramai mana jemaah tanya, Ustaz, budak tepi saya ni Ustaz. Lepas tu najis Ustaz. Saya kata najis kat mana? Potong tali. Mentang-mentang kau dah potong, kau sibuk budak tu. Dia tak apa, budak tu tak batas, dia tak putus soft. Dan kita sentuh dia pun tak najis. Yang penting dia semayang penuh. Kecuali dia tak semayang, itu putus soft. Tu bapak dia kena alihkan dia ke tepi. Cuma kalau dia lari ke belakang, kan budak-budak kan, bila Allahu Akbar, dia tengok bapak dia angkat takbir, ke belakang dulu dia. Kita rapat-rapat lah. Tu pentingnya ilmu. Nampak tak? Tu jangan risau. Dia lari ke belakang, biar dia lari. Memang nama dia budak. Saya dulu kecil-kecil lari juga.
Bila saya ada dalam masjid, takbir Allahu Akbar, ada saya. Mula baca Fatihah, saya dah kat belakang dah. Saya masuk balik bila tahiyat akhir. So semayang saya takbir dengan tahiyat akhir. Tu semua budak standard. Anak saya pun buat macam tu masa kecil-kecil tu. Dia yang tak boleh AJK berlari-lari, itu tak boleh. Ini kita budak-budak tu standard. Nama dah budak, tuan-tuan. Kita nak galakkan budak datang masjid, tapi tunggu masa lah. Lepas ni datang, lepas ni bawa lah tuan-tuan. Ni macam masjid je ni kan, bawa lah. Cuma saya tak tahu bahaya tak bahaya. Itu kena nanti AJK tahulah macam nak buat. Semalam saya pergi kat masjid mana 2 hari lepas, 3 hari lepas, yang dekat Shah Alam, dekat Subang. Cantik betul, cantik betul. 13 juta. Tu kita nak lawan ni tak boleh lah. Dia ada kawasan mainan budak-budak. So budak-budak boleh. Dia akan ada orang jaga kat situ. Dia buat macam Singapura. Cuma orang Singapura ni lain. Singapura ni dia punya masjid dia memang ada orang jaga. Lepas tu dia ada tabung. So jemaah yang letak anak dalam tu, nanti nak keluar dia akan letak $10. $10 kali lah, besar kan. Dia letak $10. Dia tu orang tak kedekut, sebab dia kata ini infak untuk orang yang jaga. Kita takut letak tabung-tabung, tak ada tuan-tuan. Tak ada orang nak menghubung. Kita kena amalkan, membiasakan memberi. Sebab mungkin tengah ada orang jaga, budak-budak tak hilang, tak lari keluar dan sebagainya. Tu hubungan Nabi dengan budak sangat rapat. Dan terakhir tuan-tuan yang dikasih sekalian, dia banyak. Kalau saya nak kategorikan, dia terlalu banyak akhlak Nabi dia. Terlalu banyak. Tak cukup untuk lepas Isyak. Tuan-tuan, akhlak Nabi SAW asyaddun nasi saqa'a. Pertama, Nabi hubungan dengan Allah bagus, sangat baik. Nombor 2, hubungan Nabi dengan isteri. Hubungan Nabi nombor 3 dengan anak-anak dan orang muda. Nombor 4, hubungan Nabi SAW sesama manusia dalam infak. Saya nak tekan yang hubungan dengan manusia ni banyak. Antaranya asyaddun nasi saqa'a, banyaknya Nabi ini berkongsi rezeki. Itu Nabi. Nabi tak kaya, tak jutawan, tapi Nabi pemurah. Nabi suruh kongsi makan. Belanja orang makan, tuan-tuan, tak rugi. Saya sangat yakin dengan buat belanja makan. Sangat yakin dengan belanja makan. Pernah sekali tuan-tuan, kalau kat universiti tu selalunya kalau pergi makan dengan budak-budak, memang kita akan bayar. Bayar je lah, tak apalah tuan-tuan. Budak-budak universiti, dia bukan ada duit sangat pun. Dulu dapat banyak bantuan, sekarang tak ada bantuan. Sebanyak mak bapak yang tanggung. Ni musim-musim bapak kena buang kerja, mak kena buang kerja, ramai berhenti tau. Ada yang tangguh belajar sebab tak ada duit. Tuan-tuan, kita ni tuan-tuan ada rezeki lebih sikit, belanjalah kawan-kawan makan. Contoh orang perempuan kan, macam orang perempuan lagi banyak boleh buat pahala. Dia orang masak-masak kan, kongsi rezeki kiri kanan, jiran tetangga. Itu pun dah masuk dalam hadis Nabi, it'amut ta'am, bagi orang makan, tadkhulul jannata bisalam, kamu masuk syurga Allah Taala dengan bagi makan je. Belanja orang makan. Contoh, pernah sekali tuan-tuan, saya ni pengalaman yang berharga bagi saya lah. Allah ajar saya ni, banyak Allah bagi cash kat saya. Sama ada kat Malaysia, kat Mekah, kat Madinah, kat Palestin, semua Allah bagi cash. Allah nak tunjuk kat saya, kau kongsilah kepada orang. Pernah sekali tuan-tuan, saya makan kat kedai, makan warung ni pun, warung. Jadi lalu saya beli warung tu nasi apa, nasi Allahumma salli Muhammad, nasi kauk, dipanggil kauk tu. Murah dia nasi orang kata nasi buah pokok saya panggil. RM7 kan, paling mahal RM7 lah. Jadi kebetulan bila saya pergi tu, bila saya sampai tu, staff UKM ramai. Staff UKM ni bukan yang profesor-profesor yang datuk-datuk besar-besar ni, tak. Ni orang-orang yang kelak-kelak ni, N19, N24, gaji rendah. Dia orang duk beratur ramai nak beli kan, nak makan. Dia ada meja-meja makan kan. Bila saya, kebetulan saya kat depan, dia orang kat belakang ramai. Dia orang sebutlah, kata, Ustaz, doakan kita orang Ustaz. Dia sebut seorang tu doa, seorang gini, seorang tanya khabar. Dah dia orang duk cakap dengan kita, takkan kita duduk saja-saja. Saya pun pergi kat depan tu, kat cashier tu, saya bagi tahu, kat belakang tu tengok berapa orang semua. Saya duk ingat ada 3-4 orang. Rupanya grup bawah pokok menunggu sebelah sana pun ada lagi. Semua sekali 20 orang. Wabillahi taufik, aku bayar malam tu, petang tu, pada tengah hari tu. Tak apalah, habis berapa ringgit je, tak banyak mana pun, berapa je kan.
Adalah 100 lebih sikit lah, 100 lebih sikit lah, sebab dia orang ambil kan. Tapi tuan-tuan, Allah nak bagi balik tu. Kebetulan kawan saya datang daripada utara. Datang, diorang ni semua orang, bila saya pergi utara, diorang belanja saya makan tempat-tempat elok lah. Mudah cerita, tempat elok lah. Kalau makan tu mahal tempat tu. Jadi saya pun bawa, bila diorang datang 5-6 orang tu, takkan saya tak belanja diorang. Saya pun bawa diorang pula pergi makan nasi Arab Rausyah. So satu pinggan tu dekat RM24, RM28. So ada lebih kurang 8 orang saya bawa, diorang bawa. Kita pun makan, tengok diorang ambil daging bakar lah apa, diorang kata sedap betul, rasa Arab lah. Kat utara tak ada, dia kata. Utara nasi kandar ada. Tak apa, makan. Kita tengok makan, tengok cara makan tu. Wabillahi taufik aku hari ni, kata. Masa nak pergi bayar tu tuan-tuan, nak pergi bayar tu, tengok cashier kata wallah dafa. Dia cakap Arab dengan saya lah, orang Arab tu. Wallah dafa. Dah ada orang bayar, tak tahu bayar berapa. Saya tanya berapa kos. Harga semua sekali RM750. Saya nak bayar ni, dah ada orang bayar. Saya kata siapa bayar? Wallah qabla qalil kharaj. Orang tu dah keluar, tak kenal. Saya tak kenal siapa dia. Tengok, saya belanja orang 100 lebih je, tapi Allah ganti balik lepas tu. Sebenarnya yang nak bagi tahu kat sini, Nabi Muhammad pemurah lagi daripada itu. Nabi tak pernah mengharapkan daripada belanja orang, tak. Nabi yang belanja. Sama juga macam kita masjid ni tuan. Dia belanja ni banyak. Nabi asyadun nasi sakha, pemurah. Nabi pemurah untuk zakat. Nabi pemurah untuk wakaf. Macam tuan-tuan masuk duit tabur masjid apa ni wakaf. Masjid ni wakaf, dijaga oleh Majlis Agama Islam. Nombor 3, Nabi pemurah dalam memberi sedekah. Nabi tak pernah kerekut. Tolonglah tuan-tuan, percayalah, saya dapat rasa dah Allah murahkan rezeki. Baru-baru yang paling baru sekali masa PKP baru ni. Masa PKP tuan-tuan, saya bila Instagram, Facebook ni saya boleh buat duit tau. Sekali saya letak, kalau ikutkan biasa yang artis-artis buat ni, yang ada follower ramai, kita letak je satu, kita boleh charge dia. Okey, Haji nak jual minyak wangi, letak minyak wangi, saya boleh charge Haji 500 sekali saya letak dekat dalam Instagram. Haji bayar. Tuan-tuan, saya tak minta, saya tak pernah buat, saya tak pernah ambil duit ni. PKP baru ni saya terpaksa promokan makanan orang, promokan itu, nak tolong sebab ramai tak ada duit. Tuan-tuan, datang hantar ke rumah kek, tuan-tuan, hantar kuih. Yang datang minta tolong, kata tolonglah, suami isteri kena buang kerja. Promo sampai diorang sampai tak tempat tangan. Sebab dalam Facebook saya ada 1 juta followers, Instagram ada 700,000. Bayangkan kita kongsi nikmat tu. Saya bagi tahu anak saya, sampai anak saya kata tak sempat tangan. 100 produk datang minta promo. Tuan-tuan, saya cakap anak saya, kakak nak SPM. Kakak kan nak SPM COVID sekarang ni alhamdulillah tuan-tuan. Saya kata kakak belajar macam mana pun, kalau Allah tak bagi, tak ada doa orang, kakak takkan berjaya. Kakak tolonglah papa ni. Kakak ambil nama-nama dia orang, promokan. Anggap ini amal jariah kakak. Saya cakap gitu. Ramai yang nak hantar duit, nak masukkan akaun. Saya kata tak payah. Kakak kata ini sedekah, hadiah. Tuan-tuan, Allah murahkan rezeki dia. Masa SPM, alhamdulillah, berjayalah masuk universiti baru ni. Alhamdulillah tuan-tuan. Saya cakap kakak tengok, kakak tak pernah pergi sekolah sebab COVID. Kakak belajar kat rumah online je, tapi Allah murahkan kakak semua dapat A. Alhamdulillah. Sekarang ni dekat UPM, masuk asasi sains, dia nak jadi doktor. Tuan-tuan doakanlah dia jadi doktor. Saya kata semua orang tu minta, cakap kat dia, doakan saya je, cakap macam tu je. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah murahkan rezeki. Itu sebabnya Nabi SAW dia suruh kita banyakkan infak untuk masjid, untuk surau. Kita buatlah yang terbaik, sebab ini tempat kita. In tunfaq yunfaq alaik. Bila kau bagi, Allah akan bagi balik. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita tuan-tuan. Semoga apa yang Nabi SAW ajar dalam sunnah Nabi Muhammad SAW ini kita dapat amalkan bersama. Buatlah yang terbaik. Kita mampu buat yang terbaik je. Dan yang seterusnya kita serah pada Allah Ta'ala. Yang lelaki cara lelaki, yang perempuan cara perempuan. InsyaAllah saya yakin satu hari nanti tuan-tuan, kita akan bersama dengan Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar, dapat syafaat Nabi. Dalam syurga
ma'an nabiyyin, kita akan duduk dengan rasul-rasul, nabi-nabi dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Kita doa pada Allah tuan-tuan, kita hanya mampu berusaha hari ini untuk sampai ke akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia untuk sampai ke akhirat. Semoga tuan-tuan dan puan dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dan mohon ni nak balik kampung, nak jumpa mak ayah, jagalah kesihatan. Sebelum pergi tu buat test dulu, takut nanti kan kita bawa COVID ke kampung. Kesian mak ayah kita dah lah tua. Jaga. Jadi yang tengok live ni pun, saya tengok tadi pun ramai yang live, yang follow dalam Facebook. Semoga tuan-tuan dan puan yang berada di kampung, yang sudah akan bertolak ke kampung, jaga kesihatan, jaga SOP, insya-Allah Allah pelihara kita. Kita usaha dan seterusnya kita serah kepada Allah Taala. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Fabashirna bil ghina ila 120 hasanah fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.